واجعلنا من عتقاء شهر رمضان. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kepada Allah SWT dengan limpah kurnia-Nya dapat lagi kita bersama-sama berada di bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan. Dalam masa yang singkat ini, suka saya untuk berkongsi dengan satu peristiwa di dalam Islam, iaitu peperangan Tabuk, yang mana berlakunya peperangan Tabuk ini bermulanya pada 27 Rejab pada tahun ke-9 Hijrah. Tercetusnya perang Tabuk ataupun yang diberi nama Tabuk ini berkenaan dengan bersempena dengan satu tempat yang bernama Tabuk, dan juga ada ulama sirah yang menyebut peperangan ini dikenali sebagai al-asirah, iaitu kesulitan ataupun kepayahan, dan juga yang kedua al-fadihah, iaitu pembongkaran, yang mana peperangan ini membongkarkan satu ataupun golongan-golongan yang lemah imannya dan juga golongan orang-orang munafik. Peristiwa Tabuk ini melibatkan tentera muslimin dan juga kerajaan Rom Timur yang dikenali sebagai kerajaan Bizantin, yang mana pada ketika itu jumlah yang dikabarkan berjumlah 40,000 orang tentera Rom dan tentera muslimin sebanyak sekitar 30,000. Maksudnya apabila Rasulullah SAW menyeru para sahabat dan umat Islam untuk turun berjihad di perang Tabuk, maka di sini ulama sirah telah meriwayatkan adanya 3 golongan, iaitu golongan pertama ialah golongan yang sentiasa menzahirkan ataupun menyatakan keimanan mereka untuk turun jihad ke jalan Allah SWT. Termasuklah mereka-mereka yang apabila disuruh oleh Rasulullah SAW, maka mereka ini berebut untuk menginfakkan di jalan jihad. Termasuklah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib yang berebut untuk menginfakkan harta-harta mereka, dan ada yang sebahagiannya telah menginfakkan harta mereka kesemuanya. Kedua adalah golongan yang telah diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak turun ke medan jihad atas sebab-sebab keuzuran dan tidak memiliki kenderaan untuk turut serta. Dan golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang lemah imannya dan akhirnya terheret ataupun terpedaya dengan golongan orang-orang munafik untuk tidak pergi berperang. Dan pada masa yang sama muncullah golongan orang-orang munafik yang sentiasa memberi kepayahan kepada umat Islam pada ketika itu, iaitu berbagai cara mereka lakukan. Contohnya membina satu masjid ataupun dikenali sebagai Masjid Dirar yang berdekatan dengan Masjid Quba pada ketika itu. Dibina dengan keadaan yang cantik dan juga dapat melindungi daripada panas terik pada ketika itu. Tapi perancangan mereka ini tidak dipedulikan oleh Rasulullah SAW kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah membongkarkan sifat-sifat mereka ini kepada Rasulullah SAW. Jadi maka bergeraklah Rasulullah SAW dengan para tentera pergi ke medan Tabuk selama 20 hari perjalanan. Maka berlakulah bagai-bagai dugaan dan juga ujian yang ditimpa oleh mereka. Di antaranya adalah dalam keadaan yang panas terik pada waktu itu dan kekurangan air, sehingga kan para sahabat ada yang menyembelih kenderaan mereka, unta mereka, untuk mendapatkan air di dalam unta tersebut. Jadi dipendekkan cerita, setelah tibanya mereka di medan Tabuk dan akhirnya mereka sedari tentera Rom pada waktu itu telah melarikan diri dari peperangan. Maka peperangan Tabuk itu tidak berlakunya, peristiwa Tabuk itu tidak berlakunya pertempuran di antara tentera muslimin dan tentera Rom ataupun dikenali sebagai kerajaan Byzantine. Setelah Rasulullah SAW telah menyedari tentang pemergian ataupun tentera Rom ini lari daripada medan Tabuk, maka Rasulullah SAW telah menetapkan untuk menetap di Tabuk selama 10 hari, dan tujuan mereka ini adalah untuk berdakwah kepada kabilah-kabilah yang terdekat, termasuklah kabilah-kabilah yang selama ini bernaung di bawah kerajaan Rom Timur, dan banyak kabilah-kabilah yang telah masuk Islam dengan usaha ini. Maka seterusnya kepulangan Rasulullah SAW dengan tentera ke Madinah, dan sampainya mereka di Madinah pada 26 Ramadan tahun ke-9 Hijrah. Kemudian
setelah tibanya Rasulullah SAW di Madinah, setelah Rasulullah SAW menunaikan solat sunat 2 rakaat di Masjid Baginda. Kemudian antara peristiwa lain selepas daripada peristiwa Tabuk ini adalah peristiwa memusnahkan Masjid Hira yang dibina oleh kaum munafik. Dan juga yang kedua adalah golongan orang-orang yang tidak menyertai peperangan ini bertemu dengan Rasulullah SAW untuk memohon ampun dan kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini adalah golongan-golongan yang diberi keizinan Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak pergi berperang dan dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah golongan orang-orang yang berpura-pura, iaitu orang-orang munafik dan tidak diindahkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah golongan yang diiqab ataupun diberi hukuman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu 3 orang sahabat Nabi, yang mana peristiwa ini telah mengungkapkan tentang kelemahan iman mereka, iaitu yang pertama sekali adalah Ka'ab bin Malik, yang kedua Murarah bin Ar-Rabi', yang ketiga ialah Hilal bin Umayyah. Ketiga-tiga mereka ini adalah orang yang masih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dihukum kerana tidak pergi berperang, yang terperdaya dengan harta-harta dunia, yang mana ketika itu sebagaimana yang kita tahu, keadaan pada ketika itu sangat panas terik dan juga keadaan kebun-kebun mereka ini membuahkan hasil. Maka mereka ini terperdaya dengan harta dunia dan tidak pergi turut berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hukuman yang diberi oleh Rasulullah adalah memulakan mereka selama 50 hari, dipulakan oleh masyarakat kaum muslimin selama 40 hari dan 10 hari oleh isteri-isteri mereka, dan akhirnya selepas daripada 50 hari diumumkan oleh Rasulullah SAW bahawa mereka ini telah diampunkan dosa-dosa mereka. Secara kesimpulannya yang dapat saya nyatakan mengenai peristiwa Tabuk ini, yang pertama adalah kemenangan moral yang besar bagi umat Islam pada waktu itu, walaupun tidak berlakunya peperangan ataupun pertembungan di antara kedua tentera. Dan yang kedua adalah hendaklah kita sentiasa menjadi golongan yang pertama yang saya sebutkan di awal tadi, adalah golongan yang sentiasa menyatakan keimanan mereka dan kesediaan mereka untuk menyahut seruan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah mengaku setiap kesalahan dan bertaubat di atas dosa-dosa kita yang lalu, sebagaimana yang telah dilakukan oleh 3 sahabat Nabi di dalam peristiwa tadi. Jadi saya rasa itu saja. Aku lihat hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.